Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor. Bersama saya sekali lagi Muhammad Syafiq Fadli dari Studio Komunikasi Barisan Nasional. Hari ini dalam program Bicara Nasional bersama tetamu kita, dua orang profesional muda yang akan bercakap soal pilihan raya di negeri Johor ini. Di sebelah kiri saya adalah Dr. Dex. Nama glamour ni. Dr. Dex merupakan Setiausaha Agung Optimum. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Dan di hujung sekali itu, segak orangnya, Jazli Jamaluddin, Ahli Parlimen Belia Malaysia Negeri Johor. Selamat datang, Jazli. Terima kasih, Syafiq. Baik, Doktor, kita teruslah sebab masa tak banyak ni. Saya nak tanya dululah, apa sebenarnya Optimum ni? Okey, Optimum ni sebenarnya satu NGO yang ditubuhkan selepas BN tumbang, kerajaan BN tumbang selepas 2014 hari itu, 2018. Tujuan utama, objektif utama penubuhan kita ni sebenarnya untuk mengumpulkan golongan profesional muda terutamanya untuk kembali kepada BN. Sebab kalau kata kita tengok kepada sentimen sebelum PRU14 tu, banyak profesional menjauhi ataupun berasa takut untuk bersama dengan BN kerana akan dilihat sebagai satu trend yang tak baiklah. Tapi kita bila kata kalah PRU14 tu, kita sedar golongan profesional ni perlu kembali kepada BN. Sebab inilah perjuangan sebenar kita sebenarnya, BN dan khususnya UMNO, untuk kita kembali mengambil tampuk pemerintahan negara tu. Jadi itulah tujuan utama kita Optimum. Kenapa PRU14 profesional lari meninggalkan Barisan Nasional? Ini permainan persepsi lah. Persepsi. Jadi BN ni dilihat sebagai satu parti yang kononnya tak baik, kononnya ada banyak unsur-unsur yang negatif, rasuah dan sebagainya yang dikaitkan kononnya banyak salah guna kuasa. Okey, jadi segala jasa yang dah diberikan oleh BN sebelum tu pun nampak tidak bermakna dah, tak ada harga. Jadi sedangkan kalau kita tengok balik kepada sejarah, dengan adanya UMNO dan BN banyak polisi-polisi daripada zaman dulu yang membolehkan kita berada di tahap kita sekarang. Okey. Jadi kita boleh tengok pun dekat negara-negara lain atau negara-negara keliling kita yang tak ada polisi-polisi sebegini, bumi puteranya tak ke mana. Tak ke mana. Jadi kita perlu sedar yang ni, kita perlu sedar kita berada di kedudukan sekarang ni bukan hanya kerana usaha kita, tapi juga kerana polisi-polisi daripada kerajaan yang lalu. Jadi benda ni yang profesional selalu lupa lah. Balik daripada luar negara dengan beasiswa kerajaan, beasiswa MARA dan sebagainya yang datang dari polisi Barisan Nasional. Tapi balik dia tak sokong kita. Bukan kebanyakannya begitu. Macam kacang lupakan kulit. Jadi benda ni berlaku. Jadi kita perlu ingatkan mereka semula lah. Kita perlu ingatkan mereka semula. Baik, Jazli, penonton-penonton mesti tertanya-tanya pakai baju hitam tulisan muda pilih kestabilan masa depan. Jazli ni muda ke apa ni? Saya memang saja pakai baju ni pada hari ni sebab saya nak bagi message. Saya nak bagi message bahawa muda ini bukan eksklusif untuk parti muda. Even sebenarnya di Johor ni, untuk pengetahuan Syafiq dan juga Doktor, muda Johor telah ditubuhkan jauh lebih awal sebelum PRU14. Dan ia membawa message bahawa ia adalah satu bentuk perkumpulan orang muda yang inginkan politik baru seperti mana parti muda. Tetapi politik baru yang kita bawa bukanlah politik yang tikam kawan sendiri, politik baru yang sebarkan kebencian, drama sana sini, tak. Tetapi politik kestabilan, politik substance. Apa yang kita ingin ceritakan, apa yang ingin kita tawarkan, apa yang ingin kita bincangkan. So hari ini saya nak bawa mesej bahawa muda itu tidak hanya parti muda, tetapi kita semua orang muda ini juga muda. Bukan eksklusif diorang je. Kalau kita masuk BN maksudnya kita tua. Tak. Kita masih muda dan kita yang muda ini pada hari ini ramai orang muda pilih kestabilan masa depan. Sebab kena tunjuk sikit tu logo tu bagi. Sebab itu kat ujung kita letak logo dacing. Supaya kita faham mesej dia bahawa orang muda hari ini dah muak, orang muda hari ini dah penat dengan drama-drama politik yang ada, tetapi akhirnya dia tidak membawakan apa-apa impak positif, iaitu masa depan mereka. Orang muda ni simple, apa yang mereka nak adalah masa depan mereka terjamin. Mereka dapat pendidikan, yang dapat pendidikan keluar daripada belajar, dia dapat pekerjaan. Bila dia dapat pekerjaan, macam mana dia nak hidup berkeluarga, nak kahwin, besarkan anak. Dan inilah benda yang mereka fikirkan. Bukan mereka fikir hari ni siapa menteri besar, esok dia fikir siapa pula menteri besar esok. Tak. So kita nak orang muda hari ni, terutamanya orang Johor,
Kita nak pastikan bahawa orang muda pilih kestabilan, dan bukan saya seorang. Ramai orang muda di negeri Johor ini berfikiran sama macam saya. Kita nak kestabilan, kita nak pastikan masa depan kita terjamin. Johor merupakan negeri yang paling pesat membangun di Malaysia. Ya. Kalau kita tengok daripada data ekonominya, FDI-nya, pertumbuhan KDNK-nya dan pelbagai lagi lah pelaburan yang masuk sangat besar di Johor ini. Berbanding dengan Selangor dan Kuala Lumpur. Kita duk ingat sebelum ni yang paling maju ni Selangor Kuala Lumpur lah. Sebenarnya Johor. Tapi PRU14 UMNO Barisan Nasional tewas di Johor dan antara puncanya adalah disebabkan oleh penolakan anak muda. Apa sebenarnya anak muda Johor nak? Pada saya, apa yang berlaku pada PRU14 ini adalah disebabkan dua faktor. Satu adalah disebabkan sentimen, dan yang kedua, sentimen ini wujud disebabkan persepsi. So, sentimen anak muda bahawa mereka mahukan satu perubahan. Dan mereka tak nampak apa yang berlaku di negeri Johor ini adalah hasil sumbangan sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang boleh membentuk polisi. Mereka ingat kalau siapa-siapa kerajaan pun dia akan seperti biasa. Dia macam tukar baju sama je. Dia just tukar baju. Dia ingat macam tu lah. Maksudnya kalau kita pilih Pakatan Harapan ketika itu, mereka memang tawarkan. Mereka kata, jangan takut. Ini kalilah kita cuba. Kita cuba. Dan bukan hanya orang muda, saya boleh katakan, yang berusia pun ada sentimen itu. Bahawa kenapa kita tidak cuba untuk beri peluang kepada Pakatan Harapan that time. Sampailah bila kita berikan peluang, akhirnya kita dapat kenal pasti bahawa rupanya kerajaan yang berbeza, dari parti yang berbeza, mempunyai impak yang berbeza. Sebab apa? Dasar polisi mereka tak sama. Dan dasar polisi ini berteraskan kepada ideologi pemimpin. Kita tengok Johor, kita kena faham bahawa kita bukan sahaja sebuah negeri seperti negeri-negeri lain. Kita adalah sebuah negeri yang unik. Kita boleh panggil sebagai Twin City. Kita di seberang negeri Johor, kita ada Singapura, which is a state city. Maksudnya negara dia tu adalah bandar. Dia adalah sebuah negara bandar. Kita berjiran dengan mereka. Dia sama situation macam mana yang berlaku di Hong Kong dan Shenzhen di China. Satu republik, satu lagi negara di bawah People Republic. So dua negara ni, Democracy and Republic, sorry. So dua negara ni mempunyai ideologi berbeza. Tetapi dulunya Shenzhen dan Hong Kong ni dia bergaduh. Dia tak boleh ngam. So apa impak dia? Shenzhen ekonomi tak berapa cantik. Hong Kong ekonomi cantik. But now, kalau you tengok, walaupun negara the People Republic of China tu pun boleh dikatakan ideologi komunis, mereka sudah mula menerima. Mereka jalin hubungan baik dan akhirnya sekarang Shenzhen berada dalam keadaan ekonomi yang baik. Itu yang pertama, iaitu berkaitan dengan sentimen orang muda ketika PRU14. Tapi saya kira untuk orang yang pernah mengundi, pada PRU14, mereka jelas. Dulu zaman BN macam ni. Ekonomi okey. Cuma mereka tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab nothing happen. Sebab mereka rasa semua okey, alright. So bila mereka dah tukar, baru nampak teruk rupanya. Dia boleh buat comparison. So untuk pengundi pertama yang pernah mengundi PRU14, saya tak ada masalah. Tapi kita tak tahu undi 18. Sebab mereka tak pernah mengundi, mereka tak pernah melalui zaman pentadbiran Barisan Nasional, mereka tak pernah melalui secara langsung pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. So mungkin akan mereka keliru. Dan yang kedua adalah persepsi. Kita kena faham bahawa ketika PRU14, Pakatan Harapan, selain daripada tawaran-tawaran janji mereka, adalah mereka membawa persepsi bahawa kononnya BN ini adalah parti yang mengayakan mereka sendiri, tak membantu rakyat. Parti yang dia kata kalau tak ada isu ni, rakyat akan dapat seorang 100,000 lah, apalah, kan? Tapi bila mereka mentadbir, dapat ke kita 100,000? Malah kita jangan lupa dalam belanjawan 2020, belanjawan 2019, saya sedikit bahaskan dalam Dewan Muda Johor dalam Parlimen Belia bagaimana mereka potong allowance nelayan. Berapa banyak nelayan di Johor, di Mersing, Kota Tinggi, di Kukup yang terkesan. Mereka potong bantuan khas, subsidi baja untuk golongan pesawah. Kita lihat pesawah di Ledang, pesawah di Kahang, pesawah di Air Hitam yang terkesan. Mereka potong bantuan untuk pekebun kecil, untuk tanam semula. Maksudnya RISDA kita ada daripada pokok getah nak tukar sawit. Berapa banyak bantuan itu dipotong. So kita nampak persepsi yang mereka mainkan kononnya apabila PKS yang lebih bersih ini mentadbir, rakyat akan lebih kaya, rakyat akan lebih senang. Hanya persepsi. Sebab bila mereka mentadbir, benda sama berlaku. Lagi teruk. Kan? Mereka tak boleh pun bagi cakap, orang kaya, orang tak ada orang miskin dah. Tak. Sebab malah lebih teruk. Mereka potong bantuan dan sebagainya. So saya rasa orang muda, kita kalah pada PRU14, sokongan itu lagi disebabkan satu adalah sentimen mereka inginkan perubahan kononnya.
Dan yang kedua, persepsi buruk yang dibawakan oleh Pakatan Harapan. Dr. Dex, Yes. bagaimana doktor melihat selepas daripada PRU ke-14, momentum anak muda ke arah Barisan Nasional, adakah semakin bertambah baik ataupun sama sebelum ni ataupun semakin teruk? Okey, dia bila kita cakap pasal ideologi politik ni, dia tidak akan berlaku perubahan tu dalam masa 2 hari, 3 hari. Dia something yang akan dia ada proses. Proses. Jadi proses ni kadang-kadang tu berlaku kebutaan. Kebutaan pada hati, pada fikiran, walaupun dah ditunjukkan dengan jelas buktinya macam mana teruknya PH ketika memerintah, macam mana bila ditumbangkan kerajaan Barisan Nasional ni, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan sosial dalam negara kita ni tidak menjadi lebih baik. Ini sepatutnya jadi bukti yang sangat kuat untuk orang muda ke, orang tua ke, orang macam mana pun untuk kembali kepada BN sebenarnya. Sebab ini bukti yang nyata, bukan bukti retorik. Bukan cerita pasal handbag, bukan cerita pasal diamond. Kita cerita pasal kehilangan punca pendapatan, kehilangan kerja. Okay? Di masa kerajaan Barisan Nasional, semua orang boleh cari makan. Senang dia, semua orang boleh cari makan. Katanya GST menyebabkan harga mahal lah, susah hidup lah apa semua. Sekarang ni harga pun tak turun. GST dah tak ada bertahun lah dah 4 tahun, 5 tahun lebih kurang tak ada GST kan. Adakah harga barang turun? Tidak. Jadi benda ni semua retorik. Bila retorik ni dimainkan dan kita sebagai pengundi dan rakyat ni terikut, ini yang jadinya kita buta. Jadi buta. Jadi sekarang ni kita tak nak main dengan retorik dah, kita tak nak main dengan sentimen dah, kita bagi something yang nyata. Yang nyatanya adalah semasa Barisan Nasional, keadaan negara kita lebih stabil, kita lebih makmur, ekonomi kita berkembang dengan pesatnya apa semua. Dan kalau ikutkan kepada pemerintahan terakhir Datuk Seri Najib, kita menuju ke arah negara high income nation, negara berpendapatan tinggi dengan projek-projek, mega projek sana dan sini. Terutama sekali yang kat Johor ni paling terdekat adalah HSR. Okey, tapi semua ni bila sampai kepada PH dan PN, benda tu dibatalkan. Sedangkan benda ni adalah punca pendapatan ataupun peluang pekerjaan untuk golongan muda, terutama sekali profesional. Jadi sekarang ni kalau profesional nak memekik tu yang muda ni, kononnya tak ada kerja dan sebagainya, kena ingat, ini adalah hasil daripada kita memangkah PRU 14 hari tu, 2018. Okey, ini bukannya benda yang berlaku disebabkan magic. Disebabkan bomoh. Tidak. Okey, ini berlaku disebabkan oleh kesilapan kita semua. Kita jangan cakap sekadar orang muda lah. Maksudnya orang tua pun, orang yang sedikit tua pun macam tu juga. Terikut dengan sentimen. Jadi, ini bukan untuk menyalahkan mana-mana golongan, tidak. Tapi untuk dijadikan peringatan. Janganlah bergantung kepada retorik dan sebagainya. Berpeganglah kepada faktanya. Faktanya semasa PH, ramai yang hilang kerja, yang ada kerja pun gajinya makin kurang. Okey? Semasa BN, gaji itu walaupun kos sara hidup kita semakin meningkat, tapi gaji pun ada peningkatan. Dah mula ada peningkatan. Jadi yang ini tidak boleh dinafikan. Kalau kata kita cerita pasal rasuah sana, rasuah sini, persepsi sana, persepsi sini, benda ni semua banyak yang tak terbukti. Kan? Kalau dah dibukti pun kita tahu proses pembuktian tu sangat lemah sebenarnya. Tapi kita tak perlulah nak kembali kepada defensif punya position. Kita sekarang ni berada pada keadaan yang apa nama dia, untuk menunjukkan kepada orang muda di mana kesilapan berlaku. Kita kena sambung balik yang dah tergendala. Okey, kita kena ambil balik pemerintahan negara dan negeri ini maksudnya untuk kita kembali kepada landasan yang sepatutnya. Kesilapan PRU 14 2018 itu menyebabkan kita terkebelakang 5 ke 10 tahun. Okey, sedangkan kita boleh tengok negara jiran kita sekeliling kita, macam-macam peluang yang mereka dapat. Macam-macam pelaburan terus asing yang sangat besar. Okey, sampai boleh pindahkan ibu negara. Ini bukan kecil punya hal, bukan kecil punya ekonomi yang kita cakap. Ini billion and billion of ringgit and value of investment maksudnya. Jadi kalau kata benda macam ni orang muda tak nak tengok, tak nak nilaikan dengan baik, kita dah tak ada apa-apa yang boleh kita lakukan lah. Kan? We are at loss lah. Kan? Jazli, tadi sambung yang tergendala. Apa yang paling Jazli kesalkan selaku anak muda Johor apabila kita beralih daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan? Okay, kalau kita tengok di negeri Johor ni, apa sambung yang tergendala? Saya nak sentuh juga apa yang doktor kata berkaitan dengan projek-projek dan juga peluang pekerjaan.
Kita kena ingat peluang pekerjaan ni dia bukan hari ni tukar kerajaan, esok you dapat peluang pekerjaan. Tak. Dia memerlukan dasar dan polisi jangka panjang. Kita tak boleh nak buat solution jangka pendek. Contohnya kita tengok kualiti pembinaan polisi dan dasar yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan. Saya tak nak confuse hari ni. Penonton kena ingat bahawa yang bertanding selain daripada Barisan Nasional di Johor ni adalah Pakatan Harapan. PH Pakatan Harapan, Muda Pakatan Harapan. Asal daripada Pakatan Harapan. Perikatan Nasional Bersatu, Pakatan Harapan. Mereka juga tawarkan janji yang sama dulu. Pejuang Pakatan Harapan datang daripada Pakatan Harapan. Warisan datang daripada Pakatan Harapan. Mereka semua Pakatan Harapan. So, polisi yang mereka bentuk ni sama. Mereka berkongsi tanggungjawab yang sama ketika mereka berjanji. berkongsi tanggungjawab yang sama. Cuma bezanya hari ni kat Johor, mereka semua nak jadi menteri besar. Semua nak jadi nak jadi abang kawasan. So, bergaduh buat masing-masing lah, bertanding masing-masing. Itu yang PKR pun tak nak duduk dengan Pakatan Harapan hari ni. So, bila kita tengok kualiti pembinaan polisi dia, kita tengok Syed Saddiq ketika itu menteri beliau. Ingat, PRU14 dijanjikan tawaran 1 juta pekerjaan. Tetapi bila menjadi kerajaan, apa bentuk 1 juta peluang pekerjaan yang diberikan kepada kita? Yang ditawarkan adalah untuk bawa masuk Gojek ke Malaysia. So, semua kita punya belia boleh jadi bawa e-hailing, bawa Grab dan sebagainya. Saya tak menafikan bahawa itu adalah pekerjaan yang penting. Tetapi untuk pembinaan jangka masa panjang, ekonomi jangka masa panjang, adakah itu sustainable? So, kalau kita tengok, dia tak sustainable. Takkan you nak kerja bawa e-hailing daripada umur 25 tahun sampai umur 55 tahun. Kita mesti kena ada peningkatan kerjaya dan sebagainya. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Barisan Nasional adalah bagaimana untuk pastikan untuk menuju high income nation adalah peluang pekerjaan dalam sektor profesional dan berkemahiran tinggi. Contoh, bila kita bina HSR, High Speed Railway, daripada Singapura ke Kuala Lumpur. Why is a very good idea? Ingat tadi awal saya cerita pasal bagaimana Shenzhen di China dan Hong Kong, sebuah negara autoriti demokrasi, akhirnya berbaik dan mendapat limpahan ekonomi. Kerana China membuat satu projek railway daripada China terus ke Hong Kong dalam banyak-banyak jaringan. You boleh tengok, boleh Google. China sekarang tengah buat railway Hong Kong, China, Shenzhen dan sebagainya untuk pastikan ekonomi itu berkembang. Sama juga dengan kita. So bila perkara itu dibatalkan, pada saya impak ekonomi. Impak kita dengar pelaburan banyak apa benda. Tetapi pelaburan banyak itulah yang akhirnya memberi peluang pekerjaan. Saya ambil contoh tempat saya daripada daerah Batu Pahat. Di daerah Batu Pahat dulu kampung, doktor. Tempat orang menoreh, menyawit ataupun jual buah kelapa. Tetapi hari ini di daerah Batu Pahat, lebih kecilnya di Parlimen Seri Gading, kita ada wilayah pembangunan ekonomi yang agak mampat. Sebab apa? Ketika itu kita berjaya menarik pelabur-pelabur untuk masuk dalam bidang dua sektor di Seri Gading. Tekstil, buat kain. Yang kedua adalah perabot. Mungkin perabot kita buat ni pun berasal daripada Batu Pahat. So bila dia buka kilang, bawa pelabur, buka kilang, akhirnya dia akan create pekerjaan. Sama ada pekerjaan low skill, semi skill ataupun high skill. Contohnya bila you buka kilang, you kena ada engineer. So daripada you terpaksa bekerja di Kuala Lumpur untuk jadi engineer, now you can be dekat you punya hometown untuk bekerja sebagai engineer. So bila you ada engineer dekat situ, maka kualiti kehidupan di situ meningkat. You perlukan doktor. You dah tak rely klinik kerajaan. You kena klinik swasta, peluang pekerjaan meningkat. So itu adalah ekonomi yang kita nak kembangkan. HSR contohnya akan berhenti di daerah Pontian, Batu Pahat dan Muar. So 3 tempat ini akan membangun secara automatik dari sektor hartanah, sektor pekerjaan dan pendidikan. So kita lebih mudah akses, maka ekonomi akan lebih baik. Sama juga macam mana projek RTS. RTS projek yang menghubungkan di antara Singapura dan juga Johor Bahru. Saya tengok dia kata, kita tak perlu pekerja kita duduk di Singapura. Kita tak perlu orang Johor bekerja di Singapura. Orang Johor kena duduk di Johor Bahru. Saya rasa dia bukan orang Johor Bahru. Kalau orang Johor Bahru, dia tahu orang Johor Bahru bekerja di Singapura. Bukan sebab dia saja-saja. Bukan sebab dia minat. Tetapi tawaran gaji 3 kali ganda. You bayangkan, you jadi engineer di Malaysia, di Johor Bahru. Dengan tawaran gaji RM3,000. You pergi ke Singapura, you ditawarkan gaji RM3,000 Sing dollar. Ya. You convert to Malaysia jadi RM9,000. Kita dari kerajaan, kita jangan kongkong rakyat kita. Dia nak dapat good opportunity berada di Singapura in term of gaji. Pergi.
Dia nak dapat peluang untuk berjumpa dengan networking seluruh dunia. Sebab kita tak boleh nafikan Singapura adalah hub seluruh dunia. Seluruh dunia pergi situ. So dia nak jadi networking kat situ. Silakan. So apa yang kerajaan perlu buat adalah memudahkan urusan mereka. Kalau dulu mereka terpaksa beratur di CIQ sampai 2 jam. Ataupun mereka terpaksa kalau bawa motor beratur di Tambak Johor sampai 2 jam. Untuk sampai ke Singapura. Dan begitu juga balik. Sebab itu kadang mereka kata mereka penat. Bukan sebab apa? Sebab mereka terpaksa beratur. Sebab itu zaman BN. Sebelum lagi kita kalah PRU14. Kita dah rancang untuk bina RTS di sempadan antara Singapura dan Johor Bahru. Dan di Johor Bahru ni kita nak bina LRT. Supaya rakyat tak payah dah nak beratur ramai-ramai bersesak-sesak di CIQ. Naik public transportation. Dia boleh sampai Singapura. Dekat Singapura you naik MRT. So kita mudahkan urusan mereka. Dan Johor tak semestinya kita kata rakyat kita kerja kat sana tak ada orang duduk Johor. Okey je. Selama ni 300,000 pekerja di Johor Bahru yang bekerja di Singapura, kita masih lagi working kat sini, kita masih lagi boleh bangunkan negeri kita. Tak ada masalah. Cuma kalau mereka perlukan opportunity, peluang yang lebih baik, dipersilakan. Tak ada halangan. Nanti mereka dah bosan duduk Singapura, dia rasa nak balik rumah, baliklah. Dan impak ekonomi ni bukan hanya berada di Johor Bahru, dia akan ada impak yang sama berada di Kulai, Sempang Genggam, Kota Tinggi, Pengerang. Sebab inilah wilayah ekonomi yang besar. Dan kita kena faham, wilayah ekonomi ini akan memberikan jaminan masa depan yang lebih stabil kepada anak muda. Saya suka tu pandangan yang cukup baik. Sebab selama ni pandangan orang mengatakan bahawa kenapa kita nak biarkan rakyat kita bekerja di Singapura, kenapa tak bawa balik ke Malaysia. Tapi sebenarnya biarlah mereka bekerja di sana sebabnya pendapatannya, mereka bawa balik duit itu RM9,000 untuk dibelanjakan di Malaysia, hantar kepada keluarga dan dibelanjakan untuk pelbagai lagi tingkatkan taraf hidup mereka. Dan yang lebih penting lagi, mereka belajar networkingnya, pengalamannya dan pelbagai lagi yang boleh didapati di Singapura itu nilainya besar untuk dibawa balik ke Malaysia. Ini satu pandangan cukup baik daripada anak muda negeri Johor sendiri. Doktor, melihatkan kepada isu brain drain ni lah. Sebabnya Syed Saddiq terutamanya ketika berada dalam Pakatan Harapan sampailah sekarang pun masih duk bercakap soal kita tak mampu untuk tawarkan peluang pekerjaan yang berkualiti dan bermaruah. Itu istilah yang digunakan di Malaysia. Sedangkan doktor sebagai Setiausaha Agung Optimum yang mengumpulkan bakat-bakat profesional muda ni, bagaimana doktor melihat di Malaysia ni peluang dan ruang yang kita berikan kepada profesional muda? Kelakar lah untuk Syed Saddiq ni cerita pasal brain drain. Dia sendiri pun bawa masuk apa? Gojek Gojek apa nama dia? Gig ekonomi lah untuk anak muda ni. Janji 1 juta pekerjaan tu memang janji kosong lah maksudnya. Okay? Lepas tu kalau kata kita tengok bila dapat kuasa tu, PH tu, antara projek pertama yang mereka batalkan adalah beasiswa untuk My Brain beasiswa untuk PhD dan masters okey. Ini diorang tak boleh nafikan. Kalau kata kita nak cakap pasal brain drain, you kena ada sistem sokongan yang betul-betul baik untuk membolehkan rakyat you yang nak buat nak further the studies ni apa semua, dia studies ni ada sokongan daripada kewangan. Tapi projek pertama yang mereka batalkan, benda pertama yang mereka batalkan adalah My Brain. Jatuh ada pula masa tu ada ura-ura mengatakan nak batalkan apa kita panggil ni pemata kalau ingat maksudnya pemata. Sebab apa? Sebab projek individu tertentu yang dibenci oleh kerajaan ketika itu kan. Jadi kita pun confused lah sebenarnya apa cerita you pasal brain drain ni. Kita sendiri pun semasa kerajaan kita ada banyak inisiatif untuk bawa balik golongan profesional daripada luar. Okay, macam-macam yang ditawarkan apa semua. Okay, balik sini kita bagi exemption income tax dan sebagainya, senangkan untuk pemilikan rumah dan sebagainya. Jadi ini berlaku semasa kita. Semasa diorang apa yang berlaku tak ada apa-apa. Nak cerita pasal brain drain, nak cerita pasal nak bawa balik pekerja Malaysia di Singapura. Ada ke? Berapa persen yang berjaya orang kan? Tak ada. Tidak ada. Saya tak jangkakan akan ada, dan saya boleh jangkakan sebenarnya lebih ramai orang lari ke Singapura dan bekerja. Sebab apa? Sebab peluang pekerjaan dekat Malaysia dah tak ada. Dah tak ada. Jadi benda ni sangat retorik lah. Sangat retorik. Jadi ini perangkap untuk anak muda. Jadi ini anak muda kena berjaga-jaga. Syed Saddiq, pretty face, tapi janganlah terpedaya janganlah terpedaya dengan tisu koyaknya. Kita kena berpegang kepada faktanya. Okay, faktanya adalah dia gagal.
Dia gagal. Apa yang anak muda dapat semasa dia sebagai Menteri Belia dan Sukan? Almost tak ada apa-apa. Okey, daripada segenap segi. Atlet, berapa ramai yang keluarkan kenyataan umum? Apa nama dia? Bantuan dikurangkan, dipotong. Berapa ramai coach-coach kita? Ini brain drain lah. Coach kepada atlet ni part of brain drain. Berapa ramai yang berapa ramai yang diberhentikan oleh saya jadi kerana apa? Kerana bayar gaji yang terlalu mahal. Okay, which is something yang ridiculous lah. Ridiculous. Kita nak cerita pasal brain drain, you nak retain tu, you kena bayar lah. You pay peanuts, you get monkey lah. Tapi kalau kata you nak super punya talent, you kena bayar more lah. Tapi dia boleh came up dengan alasan kenapa nak kena tukar coach tu adalah sebab terlalu mahal bayarannya. Jadi saya menyerulah anak muda, kalau kata inilah pegangan anda boleh tengok baliklah Kerajaan Akhbar. Tak payah apa, sekarang ni Google balik apa yang Syed Saddiq buat. Apa yang muda buat semasa diorang adalah sebahagian daripada kerajaan. Saya boleh jamin anda takkan pandanglah parti ni. Itu yang sepatutnya berlaku lah. 7 orang calon muda di Johor ni, adakah ia merupakan satu tarikan kepada orang-orang muda Johor? Yes, saya boleh katakan 7 orang calon muda yang kita tawarkan dalam Barisan Nasional. Saya maksudkan calon muda daripada calon muda. Saya ingatkan daripada Barisan Nasional. Kan? Kalau 7, okey, kita komen dulu yang daripada muda. 7 orang. 7 orang calon muda daripada 7 muda. ke 6? 6 eh? 6 6 orang yang ni kita post production, jangan risau. 6 orang calon muda ni. Kalau kita tengok, saya dah tengok satu-satu. Ia adalah gambaran sebenar apa itu muda dan apa itu Pakatan Harapan. Ingat, saya kata muda is a Pakatan Harapan. They part of Pakatan Harapan. 6 orang calon muda ini gambaran. Kita 41 tahun. Which is itu adalah langgar prinsip sendirilah. Dulu duk cerita kita perlu calon muda, kita tolak calon tua, ambil umur 41 tahun. Mungkin pada dia orang masih muda lah. Tapi apa yang berlaku adalah ini perangai dia. Perangai muda ni adalah dia suka claim. Dia baru jadi kerajaan 2 tahun, projek-projek lama yang kita dah bina zaman Barisan Nasional, dia claim. Itu satu. Itulah prinsip muda, suka claim kerja orang. Sebab tu dia pergi masuk bertanding dekat kawasan-kawasan selamat. Sebab apa dia nak claim kerja orang yang lama. Nak bersiah pun sampai marah. Contohnya kan, di Puteri Wangsa dan sebagainya. Sebab apa? Claim kerja orang. Yang mereka ini mencabar kedaulatan, mereka ini mencemarkan maruah bangsa Johor. Kita kena faham, di Johor ini negeri yang unik. Kita bina negeri ini bersama-sama, raja rakyat berpisah tiada. Di negeri Johor. Kedaulatan negeri Johor ini, tunjangnya rakyat dan juga sistem beraja di negeri ini. Tapi tengok Lim Wee Jat apa dia buat? Dia sokong ISET, dia pergi ke PBB dan sebagainya untuk tolak sistem beraja kita. Kononnya hak sama rata dan sebagainya, statute Rome dan sebagainya. Ini sebenarnya prinsip muda bawa. Ada pada calon-calon mereka. So kalau saya kata penerimaan orang muda hari ni nak tengok substance. Saya boleh buktikan 5 benda ni, maka orang muda pun pasti boleh fikir pasal mereka. So saya kira di negeri Johor, muda ni, orang muda negeri Johor tak akan termakan dengan dakyah muda seperti itu. Bagaimana dengan tawaran Barisan Nasional untuk orang muda di Johor? Tawaran Barisan Nasional, alhamdulillah saya pun malam tadi baru sempat baca tawaran Barisan Nasional. Saya rasa ianya adalah kawan-kawan daripada negeri lain, jentera negeri lain pun jealous. Pertama, sebab satu, saya sambung belajar. Saya baru sambung belajar. So, bila saya baru sambung belajar, saya dapat bantuan daripada kerajaan sebanyak RM500. Mahasiswa semua dapat RM500. Okey lah, saya dapat RM500. Mungkin tahun depan, saya nak kahwin. Saya dapat RM1,000 daripada kerajaan negeri. Okey lah. Lepas dah kahwin, saya nak rumah. So, kerajaan negeri tawarkan sistem rent to own. Yang mana banyak orang muda nak sistem rent to own. Kita sewa, lama-lama jadi rumah kita. So, saya kata 3 benda ni dah cukup dah untuk orang muda. Apa lagi kita nak? Kita, macam saya cakap di awal, orang muda ini simple. Apa yang kita harap daripada kerajaan adalah bila kita nak pergi belajar. Kita nak pergi belajar. Lepas kita belajar, kita keluar, kita nak kahwin, bina keluarga. Nak ada rumah, nak ada pendapatan yang stabil. So, itu tawaran yang cukup komprehensif. Ada banyak tawaran yang ditawarkan. Tetapi pada saya, untuk orang muda, itu adalah benda-benda crucial yang kita nak. You nak berniaga, kerajaan negeri bagi grant. Bukti, parti muda pun dapat inkubator kerajaan negeri. Takkan kita orang yang sokong Barisan Nasional tak boleh dapat. Kan? Betul. So, itu bukti bahawa kerajaan negeri sangat optimis untuk buka peluang kepada orang muda.
untuk mereka boleh hidup macam Dr. cakap tadi. Simple. Barisan Nasional adalah pastikan semua rakyat boleh hidup. Kita latih rakyat kita untuk hidup secara mandiri. Maksudnya mereka boleh create diri mereka sendiri. Apa yang mereka nak buat. Nak berniaga, kita bagi grant. You nak bekerja di luar negara, kita sediakan transport. You nak bekerja di dalam negara, kita sediakan peluang pekerjaan. You nak belajar, kita sediakan beasiswa. Simple. Itulah apa yang Barisan Nasional perjuangkan pada dulu sampai hari ini. Doktor, berapa lama dah doktor di Johor? Johor kali ni. Kali ni saya dah dekat seminggu. Oh, seminggu dari sini. Sebenarnya saya orang Johor. Saya orang dulu namanya Gelang Patah. Oh, Iskandar Putri. Iskandar Putri. Jadi itu sebabnya lah Johor ni Ni bekas orang Limpik Siang lah ni. bekas zaman saya, zaman arwah Atau masa lagi Tok tu? Mak Rahmat. Tok Mak Oh, Rahmat. Nah, Tok zaman Mak saya, Tok Mak Rahmat. Jadi kalau kita tengok Iskandar Putri pun dulunya tu Pekan Cowboy ya. Pekan Cowboy. Tapi sekarang boleh tengok macam ni, nama pun sampai nama tukar. Bukan setakat keadaan apa tempat tersebut bertukar, nama pun sampai tukar. Begitu punya hebat punya BN buat. Tapi lepas tu apa jadi? Kita berikan kepada mereka jadi pemerintah pula. Kan? Kalau tengok seminggu ni doktor di sini kan, dalam suasana kempen Pilihan Raya Negeri Johor ni, dia seolah-olah banyak parti politik. Kalau tak salah saya ada 9 parti politik yang bertanding kesemuanya. Tetapi seolah-olah parti-parti politik ini dia ada satu pakatan yang tidak dinyatakan. Semuanya memusatkan serangan kepada Barisan Nasional sahaja. Ya? Dia tak ada Pakatan Harapan serang Perikatan Nasional atau Perikatan Nasional serang Pakatan Harapan. Tapi semuanya serang Barisan Nasional. Kenapa doktor merasakan begitu? Diorang ni sebenarnya satu geng. Kan Basically diorang satu geng. Tak payahlah kita nak tertipu lah dengan ni semua ni sebenarnya pakatan diorang daripada PRU14 lagi. Kan tapi tinggal lagi tu sekarang ni dia kononnya nak rebrand apa semua ni supaya apa? Supaya keliru lah. Supaya keliru. Lepas tu kita pun bila benda ni berlaku, anak muda ke atau yang kali pertama mengundi ke, sebab diorang faham ni, kita kena faham ni, yang undi 18 ni, yang golongan pertama kali mengundi ni bukan jumlah yang kecil jumlah yang signifikan. Signifikan. Jadi yang kali pertama mengundi ni kadang-kadang tu tengok namanya lagi sedap yang ini daripada yang itu pun jadi sebab. Lambangnya lagi cantik yang ini daripada yang itu pun jadi sebab. Jadi itu sebabnya warisan pun bertanding kat sini. Kenapa? Sebab lambangnya cantik. Jadi orang muda tengok cantik lambang dia ni kan, mungkin kita patut pangkah dia. Tapi tolonglah anak muda, tolong. Kita ingatkan lagi sekali kehancuran yang berlaku disebabkan oleh salah pangkah 2018 itu. Kehancurannya sampai hari ini kita masih rasa. Sampai ke hari ini kita masih rasa. Jadi ini tolong ingat. Saya ada anak-anak, okey? Anak-anak yang masih muda apa semua. Jadi bila kata masa PRU14 tu bila kalah tu, kita kena berfikiran terbuka lah. Kekalahan ni kita kena terima lah. Okey, sebab ini pilihan rakyat. Jadi kita pun mengharapkan, kalau kata walaupun kita tak sokong tapi mengharapkan keadaan jadi lebih baik. Tapi tidak. Dan ini mencederakan, merosakkan masa depan anak-anak. Masa depan anak-anak termasuklah anda sendiri. Jadi kalau kata tadi Kerajaan Negeri Johor dalam manifesto dah tawarkan tawaran yang menarik, yang realistik untuk anak muda, ambil. Ambil dan jangan berpegang kepada tawaran air percuma. Air percuma tidak membawa apa-apa impact kepada kehidupan kita seharian. Jadi tolong, ini kena diingatkan, kena diingatkan. Kalau tidak nanti anak muda nanti mudah tertipu. Dia ingat dapat air Starbucks free. Dia punya air pipe je. Air pipe kena masak sendiri. Jadi ini kena ingatkan lah. Saya minta lah golongan muda, terutama sekali dekat Johor ni, biarlah maksudnya tu membuat keputusan yang bijak. Kita dah tengok macam mana orang muda dekat Melaka, kita dah tengok macam mana orang muda dekat Sarawak, kita dah tengok dah betapa hebatnya penolakan diorang kepada geng-geng Pakatan Harapan ni, geng-geng Thanos ni. Jadi jadi saya minta kat Johor pun kita ikutlah sentimen yang sama kalau boleh orang muda InsyaAllah. Baik, untuk minit yang terakhir sebagai anak muda Johor, apa hasrat pesanan kepada kawan-kawan di luar sana sempena PRN ini menjelang 12 Mac nanti? Pesanan saya ringkas adalah selalu kita ditawarkan, dijanjikan dengan pelbagai janji. Kita selalu digambarkan dengan pelbagai gambaran dan persepsi buruk terhadap Barisan Nasional. Kita didoktrinkan terhadap betapa buruknya pemimpin Barisan Nasional. Tapi perlu ingat, Johor ini tetap Johor.
tak ada satu pun pemimpin negeri Johor yang kita tawarkan hari ini mempunyai masalah rasuah. Masalah salah guna kuasa. Ada ke? Tak ada. Ada ke kluster mahkamah yang menjadi calon? Tak ada. So, tidak ada sebab untuk orang muda di negeri Johor menolak Barisan Nasional di negeri Johor. Kita bercerita pasal pilihan raya negeri Johor. So, kalau orang muda rasa tak nak undi Barisan Nasional sebab sentimen persepsi buruk yang ditanamkan oleh PH bahawa BN ini adalah parti yang korup, parti salah guna kuasa. Tapi kena ingat, di Johor tak ada menteri besar kita. Okey, tak ada isu. Malah calon menteri besar di Pakatan Harapan, mungkin Dr. Mazli, ada isu. Salah guna kenderaan rasmi negeri, kerajaan, suruh kerajaan beli Alphard, digunakan. Kita tak ada masalah menteri besar kita. So, sekarang ni kita stop dengar doktrin-doktrin ini. Kita fikir pasal kita rakyat Johor, kita fikir macam mana untuk kita bangunkan negeri ini. Dan hanya ada satu parti yang mampu, terbukti boleh membangunkan negeri ini. Ada perancangan untuk membangunkan negeri ini, which is Barisan Nasional. Baik. So, undi kestabilan untuk masa depan kita bersama. Baik, insyaAllah. Dr. Dex, pesanan kepada profesional muda di luar sana? Okey. Golongan profesional ni saya ingat sepatutnya yang lebih bijak lah. Lebih bijak dan lebih pandai. Okey. Jadi janganlah memandai-mandai. Bukti itu terlalu jelas. Dah terlalu jelas. Jangan lakukan kesilapan yang sama lagi. Itu rayuan saya yang pertama lah. Jangan lakukan kesilapan yang sama lagi. Dan keduanya, sebelum percaya atau sebelum mengambil sesuatu berita atau perkabaran ni, periksalah. Anda ni golongan profesional, sepatutnya anda yang paling ke depan lah. Bahagian pembuktian ni bukan hanya mendengar daripada Sarawak Report lah, daripada Google lah, Facebook lah apa semula. Janganlah memalukan golongan profesional. Kan kita malulah kawan-kawan kita ni macam tak reti pula kan benda macam ni. Patutnya diorang lagi pandai kan pandai kononnya kan janganlah. Lepas tu janganlah sebarkan. Jangan sebarkan. Anda tu nanti orang hilang hormat lah. Macam ada seorang profesional kita yang dah umur 90 lebih tahun tu. Kesian dia. Sampai sekarang ni orang dah jadi tak suka lah. Dulu hero kan sekarang ni orang pun dah tak berminat kat dia lah. Sebab apa? Sebab dia cakap semua pun terbukti dia sebenarnya menipu. Janganlah. Jadi itu je lah saya punya pesanan kepada golongan profesional kat Johor ni, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Dr. Dex, Setiausaha Agong Optima Malaysia, dan juga Saudara Jazli Jamaluddin, Ahli Parlimen Belia Malaysia Negeri Johor, yang sudi berkongsi pandangan. Saya rasa ini adalah program kita yang paling intens dan sangat baiklah berbincang soal betul-betul fokus kepada orang muda di negeri Johor ini. Saya cukup berbesar hati kerana mendapat dua tetamu yang hebat, anak jati Johor. Dan saya juga ingin mengharapkan kepada semua pendengar-pendengar kita di luar sana, buatlah keputusan yang baik, buatlah keputusan yang tepat. Jangan ulang kesilapan yang sama lagi. Pastikan kita memilih Barisan Nasional pada 12 Mac nanti. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa untuk terus ikuti program-program kami di Komunikasi Barisan Nasional sempena pilihan raya negeri Johor ini. Kita menjanjikan program-program dan perbincangan yang bermanfaat untuk anda rakyat Johor. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.